Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ini kita tukar sikit tajuk kita akan bincangkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi innal qabra awwalu manzilin min manazil akhirah faman naja minhu fama ba'dahu aysaru minhu wa man lam yanju fama ba'du asyaddu min atau kama qala. Maksudnya, sungguhnya kubur itu merupakan stesen akhirat. Barang siapa yang berjaya dalam kubur itu, maka selepas itu ia lebih mudah lagi. Dan barang siapa yang tak berjaya, yakni kena seksa di kubur, selepas itu lebih berat lagi. Maknanya bergantung kepada setakat manakah ia berada dalam kubur itu. Kalau kubur diazab, nanti selepas itu lebih teruk diazab. Dan kalau di kubur itu ia lepas, maka selepas itu lebih mudah. Maka kubur itu disebut alam barzakh. Alam barzakh. Maka kalau seorang itu mati dalam laut, maka tidaklah kita baca dalam laut itu. Ada soalan, bagaimanakah kalau seorang itu mati dalam perut rimau ataupun mati dalam perut buaya atau mati dalam laut, nanti ikan bilis makan? Kemana malaikat nak cari nak soal gitu? Maka kita sebut alam kubur itu kebiasaan. Yang sebenarnya disebut alam barzakh. Disebut alam barzakh. Kita sedia maklum bahawa alam barzakh ini lebih luas daripada alam yang ada sekarang. Mula-mula dalam alam perut ibu kita luas sedikit. Di alam yang sekarang luas lagi. Di alam barzakh lagi luas. Di alam mahsyar lagi luas. Dalam akhirat lagi luas. Itu sebabnya kita lihat bahawa dunia ini sementara. Semua orang tahu. Semua orang tahu dunia ini sementara, nanti akan mati. Walaupun ramai orang terpesona dengan dunia ini, rasa-rasa tak nak mati. Rasa-rasa tak nak mati dan takut mati, dan tak mau mati. Pasal tidak diketahui bahawa sungguhnya alam yang lagi satu lebih hebat dari alam yang ada sekarang. Maka terpesonalah seorang itu dengan alam yang nampak. Dicarinya harta sebanyak-banyaknya, rasa-rasa nak hidup 1000 tahun lagi. Dengan demikian, Allah menyebut wabil akhirah hum yuqinun. Akhirat itu mereka yakin. Yakin ini kadang-kadang yakin hanya sekadar membenarkan saja. Yakin maknanya mesti ia beramal dengan keyakinannya. Dia tahu bahawa wa inal akhirah hiya darul qarar. Akhirat rumah atau tempat tinggal yang kekal, yang abadi. Wa inal akhirah lahiyal hayawan. Wa inna daral akhirah lahiyal hayawan law kan ya'lamun. Perkampungan akhirat itulah hidup yang sebenar. Kalau mereka tahu. Di mana disebut lahiyal hayawan, hidup yang sebenar-benar. Dunia ini yang tidak sebenar. Kita tahu akhirat lebih baik dan lebih kekal. Allah berfirman lagi, tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ard wala fasadan wal aqibatu lil muttaqin.
itulah perkampungan akhirat yang kami jadikan bagi mereka-mereka yang tidak ingin ketinggian di muka bumi ini dan tidak melakukan kebinasaan, dan balasan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Allah janji dah. Allah janji perkampungan akhirat bagi orang-orang yang tak sibuk mencari pangkat, tak sibuk mencari kesenangan, tak sibuk mencari kebanggaan, tak sibuk. Bila dah sibuk, kan kita sedia maklum bahawa kalau dah sibuk dalam dunia ini, maka kita akan mendapati angan-angan kita tak selesai. Semayang pun tak pernah nak seronok lagi, kerana yang dicari keseronokan yang sementara dalam dunia ini. Begitu. Jadi kita lihat bahawa alam barzakh ini sebenarnya menakutkan. Sebenarnya ya, alam barzakh sebenarnya amat menakutkan. Kalau ditanya kita, berani tak mati malam ini? Takut itu. Orang zaman-zaman dulu dia suka mati, seronok. Bilal bin Rabah apabila nak meninggal dunia, kata isterinya, wahai Bilal, sayu rasa hati aku engkau nak meninggal. Apa kata Bilal? Gembira hati aku, segera aku bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memanglah, kalau kita kena pisau sikit je pisau, kan sakit, roh kena sikit. Bagaimana kalau roh tu keluar ke semua? Bagaimana rasanya kakak? Sikit je roh, kena sikit je, pisau kena sikit je. Kalau sakit, kena jarum sikit, kerana roh kena jarum itu. Sekarang ni roh tu semua dikeluarkan dari jasad. Bagaimana rasanya? Sakit di mati. Kita ingat sejarah Nabi Isa alaihissalam, apabila dia boleh menghidupkan orang-orang telah mati dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kata umat dia, wahai Nabi Allah Isa, engkau boleh menghidupkan orang mati, entah mati tak tidak. Kau cari orang mati lama-lama dulu. Betul tak betul? Carilah kubur Sam bin Nuh itu. Dipanggil Sam, bangun. Bangun Sam. Beruban kepalanya. Mengapa kau beruban? Dulu kau tak beruban. Peranjat aku dia. Ingatkan sudah kiamat. Apa khabar kau sekarang, wahai Sam? Cukuplah wahai Isa, aku mati sekali. Aku masih lagi terasa sakit ni mati sampai hari ini. Lama sakit ni mati tu. Begitulah. Jadi yang paling penting kita minta doa Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankan aku menghadapi mati. Terbayang-bayanglah kita waktu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak mati itu. Apa doanya? Allahumma a'inni ala ghamaratil maut. Allahumma a'inni ala ghamaratil maut. Ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku waktu aku menghadapi mabuknya mati ini. Wahai Jibril, kata Nabi, sakit mati. Wahai Jibril, sampai hati engkau tidak melihat wajah aku terkala nak cabut nyawa aku. Wahai Muhammad, tak sampai hati aku nak melihat wajahmu ketika nyawamu nak cabut. Wahai Jibril, sakit mati ini, sakit mati ini wahai Jibril. Kata Aisyah, aku tidak cemburu melihat orang yang mudah matinya, kerana aku lihat bagi Rasulullah pun payah mati. Makna mati itu memang payah. Tak ada lagi orang Ampan Jaya ni mati balik bercerita belum. Kalau ada, surah tak cukup ni, penuh surah ni tak cukup. Tapi orang tak dengar lagi sakitnya mati itu. Itu sebabnya mati, sakit mati ni ada berapa kaedah. Kalau sekiranya orang yang jahil itu sakitnya mati, ada kelebihan dia. Kerana Allah Ta'ala nak
ampunkan dosa. Kalau orang alim pula sakit mati, orang alim beramal kuat, sakit juga dia mati. Ada dua sebab. Sama ada dosa-dosa yang sedikit yang belum terampun lagi, ya Allah nak ampunkan dengan sakitnya mati itu, atau Allah nak angkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tak boleh buat dosa. Tak boleh kita tengok orang sakit, teruk waktu yang minta. Jangan. Belum tahu. Serahlah di antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Memanglah nak mati itu datanglah dosa-dosa yang lepas, menghantui fikiran kita, yang dipanggil ukul mutakhayyilah, akal, fikiran yang menghayalkan balik dosa-dosa yang lepas. Itulah yang amat menakutkan. Sebelum lagi bertemu dengan malaikat, hanya melihat dosa yang lepas. Waktu dunia ni sedaplah buat dosa. Nanti apa nak meninggal dunia, barulah perasan mengapa aku berbuat yang sedemikian. Menyesal yang tak sudah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Man yu'min billah wa ya'mal salihan yudkhilu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada." Barang siapa beriman kepada Allah, beramal saleh, nanti Allah masukkan ia ke dalam syurga yang mengalir bawahnya sungai kekal pada buat selama-lamanya. Jadi maknanya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang sesungguhnya, iman yang diikuti dengan amalan, bukan iman hanya sekadar sebutan saja. Laisal iman bitahalli wala bitamanni. Iman bukan hanya perhiasan, bukan hanya angan-angan. Iman dengan keyakinan dan amalan. Amalan yang penuh keikhlasan. Perlu ingat bahawa kadang-kadang kita beramal akan diangkat amal naik ke langit. Tiap-tiap kali beramal akan diangkat naik ke langit. Nanti Allah tak tendang balik ke bawah. Itu yang takut. Pasal orang ini menyombong, orang ini bakhil, orang ini riak, orang ini sum'ah, orang ini berhati keras pada keluarga, semua tolak. Tak boleh kita rasa senang hati. Senang hati kita dah beramal, dah rasa harapan surga ni ada, rasa-rasa seseorang kita. Kita mesti sentiasa merasa bimbang dan tak tenang melihatkan amalan-amalan telah kita buat berdasarkan kepada amalan-amalan harian kita. Pasal ada orang yang suka beramal dan suka menunjukkan amalannya. Ada orang beramal dan suka memuji diri sendiri. Ada orang beramal perangainya menyombong. Ada orang beramal suka mengatur orang. Dia beramal kuat, bagus amal dia. Boleh mengatur orang sebelah, tak guna orang sebelah. Jadi gitu. Jadi maknanya kita merasakan bila beramal kita aja betul. Itu satu. Hendaklah kita merasakan kita beramal ni masih kuat. Masih. Pahaman mesti betul. Ada orang pahamannya Islam dia sekadar fahamkan Islam itu sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah, baca Quran, wirid, zikir. Dia kena ingat bahawa Islam itu bukan sekadar dunia ini, bukan sekadar akhirat, tapi berkait rapat dengan dunia ini. Maknanya sekarang ni kita macam-macam, dan Islam kan penuh ada, semua ada. Maknanya perhubungan masyarakat
berjiran, bernegara, berekonomi, berpendidikan, politik, mesti ikut apa yang Quran sebut. Apabila kita mengikut Islam hanya sembahyang saja, tapi bab insurans pula tak ambil. Insurans nyawa kita ambil pula. Insurans nyawa yang tidak Islam, macam mana tu? Insurans kereta pun tak ada Islam. Jadi maknanya kita telah mengambil separuh Islam, separuh tidak. Kan susah tu. Seolah-olah Islam itu hanya sekadar ibadat semalat saja. Insurans tak ambil Islam. Dia ambil insurans lain, AIA yang ambil tu. Maknanya dia tidak mengambil insurans Islam, dia tidak ambil bank Islam, dia tidak ambil ekonomi Islam. Tu kan nampaklah. Kan ini soal daripada mahsyar. Kita rasa bahawa dah semayang bagus dah. Ini banyak lagi yang sangkut rupanya. Sekarang gadai Islam dah ada dah. Sebaiklah gadai Islam dah ada. Dulu tu sebabnya kedai gadai ni tulis jauh-jauh. Kedai pajak gadai, kedai Cina tu tulis jauh pasal yang menggadai banyak orang Melayu. Tu banyak benda-benda yang sangkut. Habis boleh balik. Jadi di sini disebut kalau kita berada dalam barzakh ini, sebelum kita mati kan, sebelum kita mati kan kita nampak dosa-dosa yang lepas tu. Dia takut, ada orang yang senang mati, ada yang payah mati. Pesan-pesankan juga sebelum terlupa. Kadang-kadang ada orang dia sudah mati bertahun-tahun tapi bergerak-gerak lagi badannya. Kan susah. Dia mati dah tapi dia tak mati. Macam mana pula? Tengok doktor kata dah mati, nadi dah tak ada, nadi sini tak ada. Tapi mata terkelip-kelip, dan makan nasi dia makan. Itu bimbang tu. Siang dia tidur, malam dia berjalan. Ikut hukum fiqh tak boleh mandi, tapi doktor kata dah mati. Ini masalah. Nak buat macam mana tu? Ada sekali dia kelak tidur, dia dah mati, dia belum mati, orang mandi ke dia. Pasal apa mandi dia? Sedang besok tanam je dia. Ada orang telefon saya, mana ustaz, dia kata semalam pak saudara saya ni belum mati, orang dah mandi kan dah. Pasal mandi dulu, senang dia dah mati, tanam tak payah mandi-mandi dah. Hukumnya orang dah mati tu wajib mandi, dia belum mati. Walaupun dia mati, sebenarnya dia dah mati dah. Hukum doktornya, hukum lahirnya tak sudah mati. Hukum orang nampak tak mati, pasal mati kelek-kelek gitu. Boleh mandi tak? Tak boleh. Pasal ikut hukum zahir. Boleh tuan mandi ke dia? Jero itu kelek mati. Tak lalu. Ini masalah. Pasal apa jadi gini? Masalah orang-orang dulu rajin menuntut ilmu. Menuntut ilmu yang salah, ilmu yang bersahabat dengan jin atau berkhadam dengan jin. Banyak begitu. Jin ada dalam badan ni. Jin kan api, api kan current, kan dia boleh mengelip-ngelipkan mata dia, gerak-gerakkan badan, dan dia boleh makan, tak ke bilik air, mana pergi nasi dia. Kalau di syurga lain bab. Di syurga itu menjadi peluh, makanan kita menjadi peluh kita wangi, tak ke bilik air di syurga besok. Bab lain. Ini bukan syurga ni, nanti dulu. Kemudian banyak orang suka menggunakan susuk. Susuk cantik ke, suara ke, ialah muda-muda sukalah. Nanti dah tua besok, sibuk nak mengeluarkan susuk tak ada keluar. Ini masalah. Ataupun dia menggunakan khidmat jin. Orang dia hebat, orang takut dia dan sebagainya, cakap dia orang dengar.
nanti payah. Itulah pesan tu. Bagaimana nak buat? Akhirnya jin dia itu akan beralih pada anaknya. Anaknya beralih pada anak sampai kiamat lah. Ini yang bimbang. Ialah orang perempuan dia nak cantik, orang lelaki nak pengaruh, orang main bola nak tenang bola kuat, penyanyi nak sedap suara, macam-macam. Saya tengok satu orang yang pandai apa nama buat susuk ni, sampai ke Switzerland dia pergi, orang putih pun ambil. Hebat betul. Wah. Di Switzerland pun orang putih pun pakai susuk. Susun zaman Firaun dah ada. Satu orang tua umurnya 100 tahun, macam 25 tahun umur. Cantik sungguh. Tu rendah. Satu orang intai dia. Buat apa ni? Cantik sangat. Rupanya jin masuk dalam badan ni, berbentuk binatang. Bila keluar, nampak tua. Orang bunuh binatang tu, langsung tumbang dan mati. Zaman moden dia tak dah pakai susuk ni, pakai botok lah. Botok ke benda ni. Macam orang sekarang dia nak tahu. Dia kalau kita baca sejarah jin, waktu dia kena cipta, jadi dia jin tu, jan tu, orang tak datang, kau minta lah aku mendak. Dia yang pertama nak minta supaya orang tak nampak dia. Dia minta tu. Yang kedua, kalau masuk dalam air hilang. Yang ketiga, kalau tua dia jadi muda balik semula. Itu minta Tuhan makbulkan doa dia. Mana perempuan yang muda, yang tu yang muda tu adik-adik jin tu. Habis toleh balik. Dalam kubur. Bila kita meninggal, kan saya sebutkan dalam ceramah yang lepas, bila kita meninggal dunia tu, mati je, terletak di atas katil itu, terdengarlah suara dari langit, wahai anak Adam, engkau meninggalkan dunia atau dunia meninggalkan engkau. Wahai anak Adam, dulu engkau mempunyai pengaruh yang sangat kuat, sekarang mana tenagamu? Bangun, dia kata. Dulu engkau menyombong di atas muka bumi ini, di mana pengaruh engkau sekarang? Wahai anak Adam, sekarang engkau akan berangkat di tempat yang sangat jauh. Apakah persiapan yang telah engkau siapkan untuk keberangkatan itu? Macam-macam terpelak dia. Sampai orang mandikan dia, semayangkan dia, kapankan dia sampai kubur. Jenazah ni pula berkata, mana aku bawa, ke mana aku bawa? Yang dengar binatang-binatang, jin pun tak dengar, orang pun tak dengar. Kalau dia bercakap tu kita dengar, terempas kerana jadi masuk dalam kubur. Bayangkan, masuk dalam kubur. Kalau kita hidup, kita akan masuknya. Takkan tak masuk, takut. Pasal dulu yang kita kan sayu saat itu, kubur berair pula, macam rendam lah orang dalam air. Masuk dalam air, dalam kubur tu, tutup papan, tanah lagi, dipijak-pijak orang lagi, tinggal. Gelap gelap, gelap kubur itu sendiri. Malam gelap, 2 kali gelap. Amalan tak ada, gelap lagi. Sekejap lagi malaikat akan datang, akan menyoal soalan-soalan. Berani tak tak? Kita pergi interview pun takut. Pergi interview pun takut. Ini pula disoal oleh malaikat. Mungkar dan Nakir menyoal soalan-soalan. Yang paling menyayat hati ialah setelah kita masuk dalam alam kubur itu, Allah hantarkan nyawa kita, ruh hantar balik ke dalam kubur itu. Kita ketika itu berada antara hidup dan mati. Kita berada antara hidup dan mati. Bukan hidup untuk balik rumah, untuk menjawab soalan. Dihantarkan roh kita ke dalam jasad semata-mata untuk kita menjawab soalan. Kalau hidup sungguh, balik kita ke rumah.
Kita celik balik mata. Celik mata. Bila celik mata, tengok kain putih. Dah mati aku pun. Baru perasan. Meleleh air mata. Meleleh air mata, waktu tersedar yang telah pun meninggal dunia. Waktu kita meninggal tak sedar. Macam tidur. Kan? Tidur habis. Nanti dalam kubur tersedar. Menunggu soalan dan menunggu balasan. Ditanya ma rabbuka, ma dinuka, ma ikhwanuka, ma qiblatuka, ma imamuka. Semua soalan. Walaupun soalan dah bocor, soalan jawapan tak boleh buat juga. Yang menjawab amalan kita. Amalan dekat kepala ada, kaki ada, kanan ada, kaki ada. Menunggu untuk menjawab soalan. Kalau tak dapat jawab, akan dipukul, akan disiksa oleh malaikat dalam alam. Kerana pukulan dia tu memang kalau kena terperosok bumi itu, pukulan malaikat itu yang amat takut. Terus kita sentiasa minta doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa fitnatihi wa min azabin nar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada azab kubur, fitnahnya, dan daripada azab api neraka. Hari-hari minta. Ya Allah, aku mohon kepadamu perlindungan daripada azab kubur, fitnah kubur, dan daripada azab api neraka. Mudah-mudahan Allah makbulkan permintaan kita dan dielakkan daripada azab kubur itu. Jangan harap sangat orang nak doa ni. Orang doa yang harap sangat, kita lah yang doa sendiri. Jangan harapkan orang nak kenduri besok mati, orang kenduri malam tu. Jangan harap. Orang kenduri ni kerana tradisi aja. Orang datang itu pun belum tahu doakan kita. Yang difikirkannya apa lauk hari tu. Dia terfikir kat orang dalam kubur tu. Dia sayu tak rasa hati tengok orang mati tu tak. Kalau lauk tak sedap, bising dia. Tidak difikirkannya apakah patut dibuat atau sumbangan kita kepada sahabat yang telah meninggal dunia itu. Malam pertama merupakan soalan yang paling berat sekali sebenarnya. Itu adalah ulama berpendapat sembahyang sunat hadiah itu. Walaupun pendapat tidak kuat, tapi adalah ulama yang berpendapat sedemikian. Begitu je. Memanglah tak ada hadis sebagainya, tapi bila ulama kata ada itu, kita boleh pakailah. Ulama ni maknanya ada sandaran-sandaran yang dibuat yang kita tak jumpa kadang-kadang. Gitu. Maka di sini duduklah dalam apa kata kalau sekiranya dapat jawab soalan, numu naumatal arus, tidurlah kamu sebagaimana tidurnya pengantin baru. Dan dibuka pintu syurga, nampaklah saujana mata mandang. Syurga tak masuk lagi, belum start. Nak masuk syurga nanti timbang dulu baru boleh masuk. Itulah sebabnya Nabi pesan supaya kita ni rajin-rajin mengingatkan mati. Rajin-rajin ingatkan mati. Sabdanya aktiru min zikri hadzal lazat, perbanyakkanlah menyebut sesuatu yang memotongkan kelazatan, yakni mati. Aktiru min dzikril maut fa innahu yuhsud dzunub, banyak kalau ingatkan mati kerana ia menghapuskan segala dosa. Kafa bil mauti wa'iza, cukuplah mati itu sebagai pengajaran. Tengok orang mati. Tengok orang mati, bukan tengok orang mati itu, tengokkan kematiannya. Dia sudah pun mati kerana gilirannya sudah sampai. Giliran kita nanti akan sampai, tak tahu bila pula akan sampai. Begitu. Kerana kematian itu tidak ada amaran. Walaupun ada amaran yang orang tak perasan, sebenarnya ada amaran. Tak perasan kita amaran. Apa dia? Sudah mula slow sikit badan, dah terlarat dah. Tu makan pun dah sikit,
dulu makan banyak, dulu makan canai, kan makan bubur lah, cakap pun dah tak larat, selera pun tak pernah ada. Itu dah tanda-tanda dia. Kemudian cara ingat dia apa? Bayangkan kawan-kawan yang telah mati. Dah tak ada kawan kita, ramai yang nak pergi. Tu Al-Falsafah mengatakan sudah ramai tidak ada orang tua-tua. Mana pergi orang tua? Kerana ramai orang muda-muda telah pun meninggal dunia. Tu orang tua tu tak ada. Pasal apa tak ada? Orang muda dah tak ada. Tak adalah tua. Satu. Kemudian dia kata, bayangkan orang dalam kubur itu sudah pun hancur, habis, badan sihat, tegap badannya, tak ada dah. Digali kubur dia tak ada lagi. Kemana pergi? Betul lah. Dia kata kita kan bagi tiga. Satu untuk kita, amalan kita. Satu untuk Allah, roh kita. Satu untuk cacing, badan kita. Badan tegap-tegap ni makan cacing itu. Kita bagi tiga. Itu sebabnya orang-orang yang hafal Quran, para nabi, para awliya, para syuhada, para ulama, tak makan di tanah. Pasal apa? Kerana jasad dia itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jasadnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah jasad bawa ke akhirat besok. Jasad orang-orang yang berdosa ni tak layak nak bertemu dengan Allah Taala. Tanah dulu, tukar jasad yang baru. Jadi kita minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala ni mengampunkan dosa kita, bersih di jiwa kita ini. Ingatlah, hubungan kita dengan Allah pun jaga, hubungan kita dengan manusia pun jaga. Kemudian apa patut dibuat? Segera beramal. Modal yang paling mahal ialah umur. Ya, ingat dia. Modal yang paling mahal ialah umur. Kalau modal sudah tidak ada lagi, apa yang nak dibuat? Waktu umur masih ada. Jangan tunggu umur sudah merosot. Dan mati itu datang tak tahu bila, tak pilih kasih tua ataupun kanak-kanak. Orang muda pun begitu, di rumah atau di laut, di kapal atau di darat. Tak ada satu pun waktu, detik, masa yang boleh diramalkan. Kadang-kadang untuk ramal, ini seminggu mati ni, tak mati-mati pula dia. Ada juga. Tuan-tuan bayang sebelum kita pergi lebih jauh sikit lagi, kita balik ke dunia balik sekejap. Disebut di sini, dia kata waktu roh keluar itu sakitnya sebanyak bilangan 300 kali ganda pancung itu. Sakitnya mati itu sebanyak 300 kali ganda pancung. Sekali pancung itu macam mana sakitnya kakak? Digandakan 300 kali ganda. Begitulah sakitnya mati itu. Walau bagaimanapun Allah Subhanahu Wa Taala tidak memperkenankan permintaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi minta supaya umat-umatnya tak merasakan sakitnya mati. Nabi minta Allah Ta'ala, ya Allah, ya Tuhanku, segala sakitnya mati itu yang bakal tanggung oleh umat aku, biarlah aku tanggung seorang, biar umat aku tak tanggung. Sayang Nabi kita begitu itu, minta Allah Ta'ala
biar kita tak tanggung sakitnya mati, biar ditanggung seorang, tapi tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh balik. Jadi di sini kita dipesankan supaya jangan tangguh daripada beramal. Jangan tengok besok bukan masa dah. Selalu dengar hadis Nabi itu, dia kata irtanim khamsan qabla khamsin, itu rampaslah 5 perkara sebelum 5 perkara. Hidup sebelum mati, sihat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Maknanya betul lah tu. Muda sebelum tua. Sekarang ni kita sihat dan muda. Katalah muda 60 pun kita muda. Muda lagi. Jangan tunggu dah tua teruk tak larat dah. Mak sekarang ni kita beramal, kita ada masa. Mayang tasbih pun ada, mayang duha, mayang awabin, semayang taubat, semayang wudu, semayang tahajud, semayang istikharah, semayang apa lagi, semayang sunat-sunat rawatib. Maknanya semua ni kita waktu tak ada pun yang buat. Kita mesti menjadikan diri kita itu wajib beramal dengan yang sunat. Begitu. Ya? Kita mesti mewajibkan diri kita mengamalkan atau mewajibkan diri kita untuk buat yang sunat. Tak boleh kita baca itu sunat. Memang sunat, hukum sunat. Kita menjadikan diri kita itu wajib menjaga sunat. Kadang-kadang kita rasa penat. Pasal apa penat? Pasal apa tak larat? Semangat itu tak berapa kuat. Contoh tengok orang sakit di hospital. Saya pernah tengok orang sakit di hospital, lentang, tak larat bangun. Tak larat dia bangun. Belang. Bila saya datang bangun dia, boleh bangun. Nampak semangat dia tu. Kita betul. Kita nak bangun malamnya lah, tak larat. Tengok TV sampai 12 malam. Larat pula tu. Bangun. Pasal apa tak boleh bangun? Semangat, keyakinan tu tak ada. Mengapa orang kerja malam boleh bangun? Dan tidur pukul 1, pukul 4 dia bangun, 3 jam dia tidur, dia boleh bangun. Pasal apa? Nak makan cukup bulan. Tak bekerja lagi, tak jalan. Salah malam kerja ni. Belum 4 ni. Orang Cik Rian pun bangun tu malam. Aduh, tengok orang Cik Rian tu. Tidur pukul 1, boom, 1 minit turun. Tunggu 10 minit lagi, turun lagi. Boleh bangun. Tak ngantuk dah. Tak ngantuk, tunggu Rian. Bukan makan Rian pun. Orang bekerja malam, security, budak-budak kerja tol, dia boleh bangun. Walaupun tidur lewat, dia boleh bangun. Pasal mendapat ganjaran yang segera dalam dunia. Tapi kita akhirat besok rasa lambat. Entah bila-bila dapat. Tak rasa bahawa kita ni kena bangun. Pasal besok di padang mahsyar susah, dia kubur susah. Kenapa tak boleh bangun? Tak yakin adanya alam akhirat itu. Itu kita nak bayangkan. Kita mesti melompat bangun. Ini tak boleh main. Ini balasan Allah Ta'ala. Memanglah kita tak dapat nak meyakinkan diri kita amalan itu boleh masuk surga. Tapi yang kita harapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rahmat. Bila kita mendapat rahmat, bangun itu. Bangun. Susah bagaimana bangun juga. Itu penting. Kemudian nanti di alam kubur kita berada sama ada kita ini kena seksa ataupun mendapat nikmat, kesenangan. Sampailah akhirnya sampailah tiupan sangkala yang kedua. Yang pertama, semua umat manusia ni mati, habis. Sampailah Israel pun mati. Senap sunyi dunia ni. Tiupan sangkala yang kedua, dibangunkan balik semua orang, dihalau kepada mahsyar. Dihalau kepada mahsyar ni ada berapa golongan?
ada 11 golongan ketika itu. Yang pertama, dibangunkan tanpa tangan dan tanpa kaki. Tangan pun tak ada, kaki pun tak ada, dihalau kepada mahsyar. Pasal apa begitu? Ia suka menyakiti jiran dia. Dia suka menyakitkan jiran. Lalu suka begitu. Yang kedua, mukanya macam muka babi. Pasal apa? Tak rajin semayang. Dalam Imam Ghazali disebut dalam Ihya, dia kata di dunia ni, kalau perangai ni perangai himar, keledai, besok daripada mahsyar, muka dia muka himar, badan dia badan manusia. Begitu. Maknanya perangai itu jadikan benda. Perangai rimau dia, pemarah, penyombong dan sebagainya. Nanti di akhirat besok, muka rimau, badan-badan dia. Betul. Yang kedua, tak semayang. Ingatlah balasan. Tak semayang, muka berubah jadi muka babi, khinzir. Masuk neraka pula 80,000 tahun satu waktu. Tiap dia tinggal semayang satu waktu, masuk neraka 80,000 tahun. Ketiga, perut macam gunung besarnya, akibat tak rajin zakat. Saya pesankan juga, setengah-setengah orang mengatakan bahawa emas yang dipakai tak kena zakat. Betul. Tetapi kalau emas sudah melebihi RM5,000, kena zakat walaupun dipakai. Pasal perhiasan yang melampau namanya. Perhiasan tak sampai RM60,000, lebih RM5,000 dia kena bayar zakat walaupun dipakai. Betul. Kalau tak bayar zakat, perut macam gunung. Keempat, mulut berdarah akibat membohong waktu berjual beli. Bohong. Yang kelima, badannya busuk macam bangkai akibat membuat maksiat secara bersembunyi. Orang tak nampak kononnya. Keenam, tengkuknya putus. Bukan tengkuk putus, putus langsung. Ni dia punya tengkuk ni, dia punya apa? Akibat mengadakan saksi palsu, bohong. Yang ketujuh, tidak berlidah, enggan menjadi saksi. Pula tadi saksi palsu. Ketujuh, tidak berlidah, enggan menjadi saksi. Salah juga. Yang ke-8, kaki ke atas, muka ke bawah. Pelacuran, orang yang berlacur. Lidahnya berjalan. Sampai Aisyah pun heran, ya Rasulullah, bagaimana pula lidah boleh berjalan? Kata Nabi, kalau Ta'ala itu berkuasa menjalankan seorang dengan kakinya, Allah yang berkuasa menjalankan orang itu dengan lidahnya. Yang ke-9, wajahnya hitam, perutnya penuh api akibat makan harta anak yatim. Kes harta ni susah. Selalu orang telefon, masalah banyak. Kadang-kadang harta itu sudah lama sangat tak dibagi-bagi. Tangguh. Dia makan harta itu. Sebabnya ingat, seorang suami meninggal dunia. Ingat tu, seorang suami meninggal dunia, tinggalkan anak-anak cik. Hendaklah harta dibagi bagian awal sebenarnya. Peruntukkan siap. Mana anak ini 10,000, anak ini 10,000, anak ini 5,000 umpamanya. Naklah ketepikan duit itu. Jangan maknya makan harta anak itu. Memang anak dia, tapi anak yatim lah tu. Kena kan? Tak perasan. Itu sebab dalam bab hukum yang terlalu ketat ke sini, saya perlu jelaskan di sini dulu. Katalah satu orang suami meninggal, ya,
Anak kecil ada ni. Anak-anak kecil ni, bila bapak dia meninggal, hak dia sudah pejam je mata, hak dia harta tu. Mak tak boleh ganggu. Memang anak dia, tapi anak yatim lah tu. Maka hendaklah dipastikan dia tidak makan tu sen pun harta anak itu. Itu sebabnya kan dalam undang-undang, kalau mati, duit lampu cukup bulan ni, jangan diambil harta suami tu. Kerana harta itu ada hak pada anak-anak yang cukup itu. Kan susah tu. Tapi kalau anak itu ada peruntukan dia, kan, dimasakkan dia, campur makan kita boleh makan. Tak boleh dah, tak boleh makan, bukan makan nasi itu tak apa. Penyelewengan itu yang salah. Kalau kita masakkan nasi, katalah anak yatim, kita beli anak yatim, dia bagi katalah waris bagi sebulan 500, kita masak sekali, itu boleh makan nasi itu, bukan menyeleweng. Tak, yang salah itu penyelewengan, itu salah. Itu kena ingat tu. Jadi balasan dia, wajah dia hitam, perutnya berapi akibat makan harta anak yatim. Sebabnya harta itu jangan tangguh dah, banyak masalah. Dia tangguh mati, tangguh mati, tak bagi-bagi dia harta, sampai sudah tak bagi, banyak menjadi masalah. Jadi sebabnya masalah harta kita kena ingat, setengah seorang harta ni dia wasiat kepada anak-anak. Wasiat kepada waris tidak sah. Kalau aku mati besok, rumah ini bagi Syan Canun, tak sah wasiat. Pasal wasiat kepada waris tidak sah. Ataupun dia wasiat, anak yang tua jangan bagi langsung harta, tahat kata, tak boleh juga, tak sah. Dia bapak dia mati, hak dia, tak boleh dia nak apa namanya, mengenepikan anak dia. Anak dia tetap anak, jahat pun anak dia. Dan tak boleh juga wasiat, kalau saya mati, harta ni semua bagi Baitul Mal belaka, tak sah juga. Melainkan 1/3 saja. Nabi pesan jangan tinggalkan anak-anak kita terlunta-lunta susah. Boleh sah wasiat hanya 1/3 saja. Itu wasiat, ya, ingat. Yang ke-10, kulit gatal. Kulitnya gatal akibat derhaka pada mak bapak. Derhaka mak bapak, nanti kulitnya akan gatal. Dan akhir sekali ialah yang ke-11, mukanya berseri-seri kerana beribadat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini 11 golongan nanti akan hantar di padang mahsyar dengan berbagai-bagai bentuk rupa. Itu ringkaskan, ya. Maknanya ke syurga, neraka lain bab pula. Itulah dia tuan sekalian, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم نور بالعلم قلوبنا واستعمل بطاعتك أبداننا وخلص من الفتن المحن سرارنا واشغل بالاعتبار أفكارنا وقنا شر وساوس الشيطان وأجرنا منه يا رحمن حتى لا يكون له علينا سلطان وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.